Kita tinggalkan Hakim Nazlan, kita tinggalkan cerita Tun Dr. Mahathir, Apandi Ali, anda semua dah tahu. Ini saya nak tarik sikit. Di balik dah ada live, bukan senang kita nak buat live. Tarik pula sikit cerita yang tak ada kena-mengena dengan ini gambar, kata P. Ramlee. Baik. Ceritanya satu video tentang mungkin hari beraya yang ada dalam video itu Tuanku Yang di-Pertuan Agong dan juga Najib Razak. Dan tadi pun sudah mula media antarabangsa pun dah mula mainkan video tersebut. Adakah molek? Persoalan saya, adakah molek jemputan rasmi begitu? Sebelum ni di majlis iftar di Istana Negara. Apa pandangan Tuan Haji yang melibatkan Najib Razak ni? Baik, sebenarnya betul ya. Isu berkaitan dengan majlis hari raya dan juga iftar sebelum ini adalah dua perkara yang perlu difahami juga. Bukan sahaja oleh rakyat Malaysia, tapi secara ringkas juga oleh pihak-pihak yang menduduki kedudukan tertinggi negara sebagai ketua negara, yakni ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong. Pertama sekali, rakyat kena faham bahawa ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara. Dia adalah ketua cabang penyelia segala di bawah perlembagaan. Dia adalah penyelia parlimen, penyelia jemaah menteri, penyelia kehakiman. Segala institusi ini adalah di bawah teraju penyelia. Sebab itu dalam perlembagaan dinyatakan jemaah menteri menjalankan tugas di bawah ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Paduka Baginda. Kan surat pun keluar dalam itu. Begitu juga surat-surat mahkamah. Kan? Paduka ke bawah Seri Paduka Baginda. Urusan Seri Paduka Baginda. Urusan Seri Paduka Baginda. Sebab setiap institusi ini bila membuat keputusan, walaupun mereka menjalankan tugas atas kuasa mereka, adalah di bawah kuasa yang diberi di bawah perlembagaan oleh Agong. Agong lantik Perdana Menteri. Agong lantik jemaah menteri. Agong lantik hakim. Jadi apabila hakim telah membuat keputusan dan rakyat diminta untuk menghormati keputusan, termasuk hak orang itu untuk merayu, maka semestinya lah ketua negara pun wajib menjadi satu contoh terbaik untuk menunjukkan kepada rakyat, hormatilah keputusan. Apa maksudnya? Maksudnya tidak boleh dilayan orang berkenaan itu seperti mana ia dilayan sebelum itu, walaupun dia bekas Perdana Menteri sekalipun. Sebab itu semasa isu iftar, saya dan pihak lain juga telah membangkitkan kenyataan mengatakan bukan sahaja isu memberi hormat dan kepercayaan kepada rakyat bahawa keputusan mahkamah perlu dihormati, tetapi majlis tersebut, iftar tersebut melibatkan dev-dev kehormat luar negara yang sudah tahu dan terdedah kepada kes kleptokrasi di surat khabar mereka. Bagaimanakah pandangan dev-dev kehormat tentang layanan yang diberi oleh orang yang sudah didapati bersalah seawal-awal 28 Julai 2020 dan 8 Disember 2021 disahkan oleh Mahkamah Rayuan. Walaupun rayuan Mahkamah Persekutuan masih berjalan, keputusan Mahkamah Tinggi dan keputusan Mahkamah Rayuan wajib dihormati. Wajib dihormati. Saya faham, saya sedar. Ada juga komen mengatakan sebab Najib Razak merupakan salah seorang pembesar dalam lingkungan Circle Diraja Pahang. Tapi itu adalah di Istana Pahang. Bagi saya dengan penuh hormat diri, tanpa ingin biadab ataupun durhaka kepada mana-mana pihak, Istana Negara adalah tempat agung ke bawah duli Yang di-Pertuan Agong, walaupun dia adalah daripada Pahang sebagai Sultan Pahang, maka tidak boleh dicampur adukkan layanan kuasa Pahang kepada pembesarnya dalam konsep agung dengan rakyat Malaysia. Dan kita tidak tahu, mungkin di dalam undang-undang Pahang, adat-adat Pahang, walaupun seorang itu dapati bersalah sehingga tidak selesai rayuan, beliau perlu diberi layanan yang sama kalau ia pun di Pahang, bukan di sini. Saya minta maaf dengan penuh takzim, patut memohon ampun atas pendapat ini, tetapi sebaiknya tidak ada contoh yang tidak molek ditunjukkan kepada rakyat, seolah-olah keputusan mahkamah tidak dihormati, walaupun patut yakin itu bukan niatnya.
sebagai suatu contoh sebagai ketua negara. Saya harap ini diterima seadil mungkin oleh semua pihak, dan seperti mana saya telah beri nasihat secara umum dan secara khusus berkaitan dengan hak-hak agung sebelum ini berkaitan mageran dan sebagainya. Saya tidak penting, yang penting adalah negara. Jadi kalau ada sesiapa ingin membuat laporan polis berkaitan kenyataan saya ini, silakan. Tapi berlaku adil, bagilah rakaman penuh sejam 40 minit ke berapa ni. Jangan bagi laporan 40 saat sahaja, ya. Seperti mana yang berlaku dengan seorang ustaz. Ya? Jadi bagilah, berlaku adil. Lepas itu saya akan serahkan kepada pihak polis kalau mereka nak siasat, saya akan kerjasama. Sebab saya tahu apa yang betul adalah betul, berani kerana benar dan patuh kepada kedaulatan undang-undang dan keluhuran perlembagaan. Itu sajalah.